Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa uswatil hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Salawatullahi wa salamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ففهمنا سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دولة الجبال سبحا وخلقنا فعليم. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وصبرك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين ورحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dalam ibadah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kerana Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita suatu kurniaan yang besar, fadilah yang besar ataupun kelebihan besar. Laisa bi fadlin illa bi fadlid din wal amal salih. Tidak ada orang yang lebih. Orang yang lebih itu ialah orang yang lebih kepada agamanya dan yang lebih kepada amal salihnya. Maka itulah orang yang lebih dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada pagi ini kita sambung lagi kita ini al-faslul awwalu fi taubati, iaitu kita masuk pada bab yang khamis pada menyatakan qata'atan batin. Qata'atan batin ini adalah qata'atan yang tidak boleh nak suluh, nak berhati, walaupun kecanggihan alat manusia sekalipun tak dapat, kerana dia barang batin. Tapi bila barang batin ni walaupun tak disuluh, tetapi boleh dinampak daripada luar, kerana Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menyatakan az-zahiru tadullu 'alal batin. Yang zahir itu menunjukkan yang dalam. Maksudnya kalau yang dalam bermasalah, disebabkan yang dalam itu merupakan, kata Rasulullah, imarah, merupakan pemimpin hati, merupakan pemimpin dalam diri manusia, maka kalau pemimpin baik, maka rakyat pun baik. Pemimpin bermasalah, maka rakyat pun bermasalah. Begitulah pemimpin dalam tubuh badan manusia, hati. Maka kalau hati comel, hati baik, hati diletak sifat-sifat yang baik, maka zahirlah daripada rakyatnya, tangannya, mulutnya dan sebagainya akan menjadi molek juga. Itu di antara disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Al-faslul awwalu fi taubati. Fasa yang pertama pada menyatakan taubat. Adapun taubat itu, maka iaitu permulaan jalan bagi salikin, yakni permulaan orang yang nak menjalan hati orang menjalani kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan miftahus sa'adatil muridin, dan miftahul sa'adatil muridin, yakni taubat itu anak kunci bagi kemenangan segala muridin. Zali itu zat membawa kepada kan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab yang pertama ni, bab ketaatan batin ni, ketaatan batin ialah dia ada ketaatan zahir macam sembahyang, rukuk, sujud dan sebagainya. Ketaatan batin ni hati manusia. Macam sembahyang juga. Sembahyang ada sembahyang zahir, sembahyang batin. Sembahyang zahir, rukuk, sujud, takbir, i'tidal, tu. Adapun sembahyang batin iaitu tadallu, dalam sembahyang biar hati perasaan menghina diri di hadapan Allah, ada khusyuk, tadarruk, rendah diri di hadapan Allah. Begitu juga tafahum, memahami ayat Allah Subhanahu wa taala,
Itu sembahyang batin. Maka ketaatan batin ini yang pertama diletak dalam bab ketaatan batin ini taubat. Kerana taubat itu adalah taba. Dari perkataan taba, balik pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nak berhijrah, nak hilang dalam daripada kejahatan, ataupun orang yang nak lebih kepada taat daripada Allah, maka hendaklah dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara disebut oleh Musannif rahimahullah taala, salikin ialah orang yang nak menjalan ataupun wajib bagi orang nak mencari redha Allah, tak dapat tidak, dia wajib kena bertaubat. Sedangkan kalau dia tak ada dosa pun disuruh sunat juga dia bertaubat. Mana bukti dalil kata kalau orang tak ada dosa pun disuruh bertaubat juga kepada Allah? Contoh Rasulullah orang yang maksum, tapi Rasulullah sentiasa bertaubat kepada Allah. Ada riwayat mengatakan 70, tapi yang muktamad mengatakan 100 kali sehari Rasulullah sentiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti Rasulullah nak tunjuk kepada umatnya kerana sifat kembali pada Allah itu sifat yang sangat bersih, sifat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan miftahul sa'adatul murid, yakni taubat itu adalah kunci bagi kemenangan segala muridin. Apa maksud muridin? Muridin yakni orang yang ingin mendapat kejayaan dan kemenangan di dalam negeri akhirat. Orang yang nak jaya di dalam negeri akhirat dan nak mendapat suatu kemenangan yang besar di hari kiamat kelak ataupun pahala azim, pahala yang sangat besar, maka tak dapat tidak dia sentiasa kena bertaubat semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dia yang ada dosa ataupun sebagainya, itu wajib untuk di antaranya. Jadi itu maksudnya muridin, dan membawa ia kepada dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana sifat taubat itu sifat yang sangat dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah, kerana seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu kasih dia Allah akan orang yang banyak taubatnya, dan kasih dia akan orang yang bersuci daripada dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni dalam surah Al-Baqarah ayat 222, surah Al-Baqarah ni Allah menyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat kasih kepada orang yang banyak taubat. Sentiasa banyak istighfar kepada Allah ni, sama ada dosa ke ataupun ada dosa lebih lagi ada dosa, maka sentiasa dia banyak mengucap keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kerana Allah Subhanahu wa taala memberi penegasan iman, iaitu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menyatakan cukup dah memadai lafaz Allah dengan menggunakan inna di hadapan dan Allah selepasnya, memadai dah. Mana-mana kita baca Al-Quran, kita jumpa dalam Al-Quran bila Allah sebut inna Allah ataupun wallah, tu inna Allah as-sabirin, inna Allah, mana Allah Taala sebut inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah Taala kasih kepada orang yang melakukan perbuatan baik ni. Banyak kita jumpa dalam Al-Quran, salah satunya inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah, sebab apa? Inna adalah isim inna yang menunjukkan taukid. Allah itu adalah ismun nazam muassah, kalimah membesar diri. Tidak ada suatu kalimah, tidak ada suatu penegasan daripada Allah bila Allah menggunakan lafaz Allah. Lafaz Allah tu menunjukkan Allah bagi tahu kepada hamba-Nya sesungguhnya itu Allah ni kasih sangat kepada orang yang sentiasa banyak bertaubat
dan kasih ia kepada orang yang bersuci. Orang yang bersuci daripada dosa, nak kembali kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka. Sebab itulah bukti Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka pada orang bertaubat. Allah Taala beri peluang lagi pada dia, itu Allah Taala dah hukum keaiban dosa, hak yang dosa-dosa terdahulu, dosa hak yang dibuat di waktu siang. Pada hadis Nabi SAW, bila seseorang hamba itu melakukan maksiat kepada Allah di waktu siang, Allah menyembunyikan dosanya di waktu malam. Bila seseorang hamba itu membuat dosa di waktu malam, Allah menyembunyikan dosanya, dosa hambanya di waktu siang. Allah tak ada buka. Tu. Tapi dalam hadis itu menunjukkan hamba itu sendiri yang membukakan dosa yang dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka. Bukti lagi kata Al-Imam Ibn Mubarak radhiyallahu anhu, iaitu orang Allah Taala. Sebab apa? Antaranya bulan Ramadan misalnya. Bulan Ramadan buktinya Allah Subhanahu Wa Taala kasih kesungguh kepada taubat, disuruh ulang banyak kali, acap kali ulang Allah ayat itu, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. So disuruh ulang banyak. Tu menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat kasih sungguh. Lebih lagi orang yang nak mengejar pahala-pahala yang besar seperti bulan Ramadan ataupun pahala-pahala yang lain lagi, syarat dia mesti banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat cinta kepada golongan orang yang tawabin, orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ilmihi wa 'ilmina fid darain ya rabbal alamin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu habibullah, at-taibu minal dhanbi kama la dhanba. Artinya, bermula orang yang taubat itu kekasih Allah, dan bermula orang yang taubat itu daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Jadi itu sebab apa dia guna dua lafaz tu, bermula ni. Sepatutnya bermula ni satu saja dah, memadai dah. Macam atas tadi tu, bermula fasa yang pertama pada menyatakan taubat, memadai dah. Sebab itu kata permulaan ni ibtidaiyah, panggil mubtada. Bila ada mubtada mesti ada khabar. Bila kata permulaan mesti ada jawab permulaan itu. Bermula fasa yang pertama ialah pada menyatakan taubat. Begitu. Tapi sebab apa buat mari pula? Di bawah tu bermula taubat itu kekasih Allah, bermula taubat itu taubat daripada dosa itu, buat mari pula bermula acak di situ. Maknanya kata permulaan dia buat mari acak di situ. Maknanya mubtada tu. Mubtada. Maksudnya at-taibu habibullah, kita boleh buat dalam kurungan. Maksudnya hatta at-taibu habibullah itu kata para ulama hadis la aslahu, la asla lahu, iaitu tidak ada nas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya tidak ada sumber daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada hadis kata Al-Hafiz Al-Iraqi, innallaha yuhibbus syabbat ta'i. Innallaha yuhibbus syabbut ta'i. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada orang yang muda yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maknanya bolehlah kita bincang dalam masalah ilmu ini, bolehlah. Tapi maksudnya nak buat hujah, bolehlah maksudnya. Yang lebih lagi orang-orang yang suka membid'ahkan orang, dia ambil kesempatan selalu bid'ah rokok hadis ni. Hadis ni mana ada? Jadi melemahkan kita. Itu mungkin boleh bagi hujah kita situ. Dia at-taibu tu Al-Hafiz Al-Iraqi minta la aslahu lil hadis, tidak ada nas daripada hadis. Maksudnya yang adanya innallaha yuhibbus syattai, innallaha yuhibbus syabbat ta'i. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada
orang yang muda yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang muda suka bertaubat, Allah Taala kasih. Ada hadis itu. Walaupun sanad dia innallaha yuhibbu syabbat itu ada sanad yang dhaif, tapi dikatakan Al-Hafiz Al-Iraqi adalah hadis yang sangat baik untuk beramal. Kerana orang muda nak bertaubat ni cukup payah. Orang yang tua biasa bertaubat tu melazimi dah dia dan tapi ada hadis pula, sejahat-jahat manusia orang yang panjang umur dia ataupun orang yang lanjut usianya tapi sentiasa sedar lagi, tak boleh lagi patuh syariat Allah, perundangan Allah, hukum Allah ni. Itu fahaman yang orang ini pada ajaran Islam tu ada apa? Itu sejahat-jahat manusia. Itu berlawanan. Jadi hadis itu at-taibu pada tengok apa bermula di situ. Jadi kita boleh letak juga dalam kurungan at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Bermula orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Itu hadis itu. Itu hadis apa? Itu hadis rawahu Ibnu Majah. Hadzal hadisul hadan lidzati la syazz wal mu'allah. Itu hadis daripada Ibnu Majah, hadis yang baik, mu'allalah, tidak ada kecacatan, wala syaz, tidak ada keraguan. Hadis itu hadis sahih sumber. Maknanya at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Itu hadis yang sahih. Itu dalam perbahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahdanun, ketahui olehmu bahawasanya taubat itu wajib atas tiap-tiap orang yang mengerjakan maksiat dengan dalil Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' segala ulama, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Artinya taubat oleh kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, hei segala orang mukmin, mudah-mudahan dapat kamu akan kemenangan. Jadi kata musannif rahimahullah taala dibuat dalam kitab ini, ketahui olehmu, yakni orang yang muridin, orang yang nak menjalan hati ke hadapatillah, ataupun orang yang nak mendapat kejayaan di dunia maupun di akhirat, maka mestilah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib atas tiap-tiap orang yang mengerjakan maksiat. Maknanya atas orang yang mengerjakan maksiat ni wajib. Jadi tetapi yang kita telah sebut sebelum ni, tetapi orang yang tidak berdosa pun disuruh bertaubat juga, kerana mencontohi Rasulullah orang yang maksum, yang tidak ada dosa pun tapi sentiasa bertaubat kepada Allah, kerana diri bertaubat itu itu a'zamul ibadah, sebesar-besar ibadah. Sebesar-besar ibadah, salah satunya ibadah sunat ni adalah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah kerana dengan dalil Quran dan hadis Nabi SAW dan ijma' para ulama, iaitu Allah ni adalah Quran. Surah An-Nur, Surah An-Nur ayat yang ke-31. Dan Surah An-Nur ni Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam itu ayat pada ayat 21, watubu. Itu watubu dalam bahasa Arab dikatakan fi'lun amrun, fi'il amal, perintah supaya bertaubat. Allah Taala sebut fi'il amal. Ia ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il ini fi'il amal, kata perintah. Watubu, kembalilah kamu. Maknanya taubatlah kamu sekalian kepada Allah, hei orang mukmin. Allah Taala sebut pula ayyuhal mukmin. Sebab apa? Para ulama mufassirin menyatakan sebab apa Allah sebut ayyuhal mukmin. Kalau dia sebut ayyuhan nas la'allakum tuflihun, tapi dia sebut ayyuhal mukmin la'allakum tuflihun. Sebab apa pula? Kalau kita memahami apa yang memahami ayat Allah, seperti mana tafsir Imam Qurtubi, apa lagi tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir yang lain, dia menyatakan
kerana ciri orang mukmin saja yang suka bertaubat pada Allah. Ciri orang mukmin saja yang suka kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang munafik sentiasa mempermainkan taubat Allah. Bertaubat buat baik-baik, lepas tu buat maksiat. Bercanggah sama dengan ni syariat Allah, ni perintah Allah ni. Itu orang munafik. Jadi orang mukmin ni sentiasa, itu kata setengah tafsir para ulama menyatakan, iaitu sentiasa orang yang bertaubat ni, orang mukmin ni, perangai dia, akhlak dia sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kata-kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an nyatakan, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang yang mukmin, itu ambillah kamu akhlak ini. Akhlak mana? Akhlak yang seseorang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana diri orang yang sentiasa bertaubat pada diri orang yang sentiasa bertaubat pada Allah itu adalah sifat orang mukmin. Itu kata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu mudah-mudahan dalam Allah Subhanahu wa taala bunyi lagi, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu dapat akan kemenangan. Maknanya mudah-mudahan, la'allakum di situ la'alla litarji, maknanya mudah-mudahan pasti kamu, litarji mana harap sungguh, pasti kamu akan dapat. Kamu akan dapat, kamu bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, la'allakum tuflihun, maka iaitu pasti kamu akan mendapat kejayaan, kemenangan besar di dalam negeri akhirat. Dan apa negeri akhirat pun, dalam dunia pun Allah tak lebih kemenangan dah. Mana Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan dia, hati tenang, jiwa tenang. Tu antaranya orang yang suka bertaubat kepada Allah. Apa lagi? Ketika Nawawi, iaitu nur al-wajh, Allah Ta'ala beri wajah berseri pada wajah dia. Itu apa lagi? An-nasu lis-sahabat, manusia suka nak bertahap sahabat dia. Manusia tengok dia, suka tengok dia. Manusia dia batu dia ni. Manusia tengok dia tertenang. Maknanya kalau manusia nak tegur dia tu mudah, maknanya batu dia ni. Itu maksudnya. Jadi itu antara disebut para ulama, kerana salah satunya Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermula syarat taubat itu 3 perkara. Sama juga dengan iaitu dalam kitab-kitab yang lain, begitu juga kita baca pada dalam Al-Quran, dia juga syarat ni. Bermula syarat, bila nak bertaubat ni kena tengok syarat pula. Kena ada syarat. Bermula syarat taubat itu 3 perkara. Syarat bermula syarat taubat itu, syarat naksah taubat itu kena ada 3 perkara. Pertama, meninggal daripada maksiat. Kena tinggal maksiat. Syarat pertama kena tinggal maksiat. Ni istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tubuh badan itu buat maksiat. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kedudukan itu dalam ibadah, dalam kemukaan Allah. Istighfar jauh beda. Astagfirullahalazim. Allah istighfar berapa kali? Allah, saya istighfar ni alhamdulillah sebanyak 1000 kali lagi saya istighfar, alhamdulillah. Tapi pegangan fahaman liberal, misalnya fahaman lari daripada ahli sunnah wal jamaah, fahaman lari daripada syariat Allah. Itu macam mana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah juga. Maka bila bertaubat pada Allah, kena tinggal maksiat. Kalau dia kata tak, kalau tak semayang misalnya, kalau dia tak semayang, maka dia tinggal perbuatan tak semayang tu, balik kepada semayang. Tu. Kalau dia isap rokok misalnya, rokok fatwa menyatakan haram merokok ni. Jadi dia bertaubat kepada Allah, tinggal rokok. Tu misalnya kata. Maka itu juga semayang. Dia tak semayang, maka bila dia bertaubat kepada Allah, dia kembali kepada Allah, dia semayang. Itu kata bertaubat. Ini kata bertaubat kepada Allah, kata kepada Islam, kata kasih kepada Allah, tapi tak semayang. Itu tidak tinggal perbuatan tak semayang. Dia kena buat perbuatan suka semayang. Itu misalnya. Kedua syarat ni
menyesal atas perbuatannya itu, kena menyesal sungguh. Kerana at-taubatun nadim, bermula taubat itu menyesal. At-taubatun nadim, sifat yang ada pada Khuyainah yang telah kita cerita daripada Jemaah sebelum ni. Sifat yang ada pada Khuyainah, seorang perempuan yang mengandung anak zina, dia berani berjumpa di hadapan Rasulullah. Kerana apa? Kerana dia ada sifat at-taubatun nadim, kerana dia bertaubat sungguh dan dia menyesal sungguh. Dia menyesal sungguh, dia zina tu anak haram tu. Supaya berjumpa Rasulullah, supaya Rasulullah beri hukuman pada dia. Lalu Rasulullah suruh dia balik. Rasulullah suruh ahli keluarga dia layan dengan baik. Itu comelnya hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena ada menyesal sungguh. Perbuatan yang kedua. Ketiga, bahawa mencita-cita ia atas bahawa tiada kembali kepada maksiat itu selama-lamanya. Jadi tak cukup dengan menyesal, dia kena ada azam, cita-cita lah nanti tambah buat maksiat kali ni. InsyaAllah awak buat lagi maksiat. InsyaAllah saya tak mau buat lagi maksiat ni. Tu ni antaranya. Maksudnya kata ulama, bila maksiat itu kadang-kadang mungkin dia kurang tidak memahami mana ada dia kata InsyaAllah saya tak mau buat lagi maksiat ni. Atau ulama kata InsyaAllah pun dah boleh sebut apa. Sebab dia kalau sebut insya-Allah dibimbangi jatuh pada insya-Allah muta'alliq. Kalau dia sebut insya-Allah kali ini saya tak buat sungguh, maka mestilah mutahaqqiqun, mesti sungguh-sungguh. Sebab barang yang dosa itu ada para ulama kata. Dan ada di kalangan para ulama menyatakan tidak harus disebut insya-Allah. Ada sebut insya-Allah. Maksudnya maksiat tu dia kena ada azam sungguh. Kamu buat dah. Azam sungguh dari dia. Itu ada di kalangan para ulama memperbahatkan. Itu banyak lagi lah maksudnya. Bila dia mencita-cita di situ, maknanya dia kena pindah tempat. Dia pindah tempat. Jangan duduk tempat tu pula. Maknanya kalau dia suka buat maksiat tempat situ, maka dia kena pindah tempat. Itu antara disebut ditambah lagi ulama dalam syarat yang lain. Itu di antaranya. Jadi ada ulama masuk juga syarat yang ketiga ni, mencita-cita. Jadi diri mencita-cita untuk tidak melakukan maksiat pada Allah. Imam Nawawi menyatakan hadzal ibadah, sudah ibadah, bercita-cita tak buat maksiat dah kali ni. Tapi kalau dia tidak ada sifat syarat yang pertama tadi, tidak meninggal maksiat dan tidak menyesal, dia akan mandi balik. Ataupun ulama tambah lagi tak pindah tempat tu. Sebab itulah yang bunuh 99 orang tu sehingga 100 orang bunuh tu di kalangan iaitu Bani Israel itu, di zaman Bani Israel itu ulama al-Abiliyin bila dia berjumpa ulama itu tahu tempat itu bunuh tu tempat orang lain atau tempat yang membunuh 99 orang tu sampai 100 orang tu tempat dia tu tempat orang lain. Dan lalu disuruh berpindah tempat lain. Mungkin selalu sini mungkin selalu kampung ni, mungkin kampung orang soleh, kampung sini. Di ketika itulah berpindah kampung, lalu ketika itulah dia mati dalam perjalanan. Yang kisah 99 orang tu sampai 100 orang dibunuh tu. Tu sampai 100 orang. Sebenarnya 99 orang. Tapi bila ditanya kepada orang yang ambil, orang yang beramal, tapi tak ada ilmu, ada sekali dia bunuh. Maka jumpa mulai-mulai bahawasanya saya ni bunuh semua orang, boleh tak saya taubat. Orang ni orang yang alim tapi tidak ada ilmu, hanya kuat ibadah saja, dia kata dosa bunuh 99 orang. Tuhan ada ampun maaf dosa orang ni. Alah sekali dibunuh pula orang ni. Itu maknanya jawab dengan tanpa ada ilmu. Bila berjumpa dengan orang alim yang beramal dan begitu juga ada ilmu tu, dia kata apa ma bainakal taubatil indi, apa yang menghalangkan kamu antara kamu dan taubat. Itu lalu disuruh pindah. Maka itulah antaranya disuruh, maknanya bila taubat kepada Allah mesti berpindah tempat itu sendiri. Itu di antaranya disebut oleh musannif dan para ulama dan berbahas yang berkaitan dengan taubat ini. Dan jika mencita-cita ia kembali selamanya maksiat
dan jika ada dosa antaranya dan antara Allah. Jadi 3 syarat ni, antara dosa dia dengan antara Allah ni, mana dosa dia antara manusia, antara dia dan Allah, kena ada syarat ni. Menyesal, pertama taubat meninggal maksiat, kedua menyesal, ketiga mencita-cita sungguh, tak mau buang maksiat sungguh. Maka jika ada dosa itu antaranya dan antara manusia, kita berhenti di sini. Maka jika ada dosa itu antaranya dan antara manusia, seperti ada dia zalim, dia harta orang, atau tambah oleh syarat yang keempat, maka kita berhenti di sini. Maka jika ada dosa itu antaranya dan antara manusia. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini, mudah-mudahan kita sentiasa termasuk dalam golongan orang yang tawabin, orang yang sentiasa bertawab kepada Allah, dan orang yang suka bertawab kepada Allah. Inna Allah yuhibbut tawabin, kerana orang yang sentiasa bertawab kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala sangat kasih kepada golongan tersebut. Jadi sekali ini dulu, Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم زدنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.